Assalamualaikum ya, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Maaf ya, suara saya tengah demam ni. Share ramai-ramai ya. Shadow ban yang makin menggila sedang berlaku di negara ni. Sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Ritaudin. Dan juga jika ada gangguan, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga gangguan itu habis. So share ramai-ramai dan jika audio jelas, minta tolong maklumkan kepada saya ya, kadang-kadang mereka ganggu audio. Baik, saya ditanya satu soalan dalam perbincangan yang telah saya adakan hari ini. Okey, terima kasih audio jelas ya. Okey, saya telah ditanya satu soalan dalam perbincangan non-partisan yang telah saya adakan hari ini bersama dengan kumpulan-kumpulan yang pro kedua-dua ya. Ada kumpulan pro belah sini, ada pro belah sana, yang ingin mencari jalan titik tengah. So ini bukannya ahli politik, but kumpulan pemikir. Dan it was very interesting. Dan ada satu soalan yang timbul di situ, and soalan itu malah benda ni dibincangkan. Sebenarnya isu perkauman dalam negara ni dah wujud dan ianya amat serius kali ini. Saya tengok pada tahap yang amat serius. Okey. So apa penyelesaiannya? Okey, pertama ya, bila kita cerita perkauman ya, ianya lebih no, let's be realistic ya. Let's be realistic. Kita realistik ya. Ianya lebih giat di media sosial, bukannya di dunia yang nyata. Now, anda perlu faham bahawa bila kita cerita contohnya Facebook, Instagram, Twitter, bukan semua golongan yang contohnya over 50, over 40, bukan semuanya ada Facebook. Dan yang ada pun bukan semuanya menitik beratkan isu politik. Okay. Now, menitik beratkan isu politik ini bukannya majority, ini pandangan saya, tetapi I don't have the data to back it up lah. Walau bagaimanapun, jumlah yang menitik beratkan politik semakin meningkat dan jumlahnya cukup besar, cukup signifikan. Kita tidak boleh tolak tepi. That is the reality. So bila anda duduk di alam maya dan anda tengah baca dan anda tengah bicarakan politik, perkauman lah, inilah, itulah, dia buat ini, dia buat itu, depa hina, depa ni, depa tu, semua ni, dan bila anda duduk terlalu lama, anda dapat gambaran ini adalah perbincangan satu Malaysia. That is not true. Itu tidak benar. Walaupun makin ramai yang sedang peka politik, tetapi ianya bukan perbincangan majoriti. Majoriti ni dia jenis macam ni. Bila dia dah lihat sesuatu, the silent majority lah, bila dia dah lihat sesuatu yang dia tidak suka berkenaan dengan pentadbiran ataupun pembangkang, dan dia rasakan benda tu setelah satu tempoh tertentu, dia rasakan benda tu tidak akan berubah, maka dia dah buat keputusan. That is the silent majority yang ada di negara ni. Of course, keputusan mereka boleh berubah jika pentadbiran maupun pembangkang berubah. Contohnya, jika ada satu kumpulan silent majority ni, dia rasakan kerajaan telah memungkiri janji, kemudian selepas 2 tahun kerajaan memenuhi janji, mereka mungkin boleh ubah fikiran. Tetapi mereka tidak akan bergiat aktif dalam media sosial. Mereka tidak akan terlibat dalam perbualan-perbualan ding-dong sini sana and all that. Mereka tidak akan terlibat. Mereka cuma jika dia lihat apa yang dijanjikan itu telah berlaku, mereka mungkin ubah fikiran dan berhenti kat situ saja. Mereka tidak ingin dengar perkara-perkara remeh diperbincangkan, di isu-isu remeh ditimbulkan. They are not interested. Mereka cuma nak lihat result. So jika resultnya tak ada, sebagai contoh, kerajaan masih memungkiri janji, mereka dah buat keputusan dan mereka akan mungkin sokong pihak lain pada pilihan raya yang akan datang. Mereka tidak ingin terlibatkan diri dalam perkara remeh. Yang libatkan diri dalam hampir semua perkara yang sedang berlaku
pembangkang tegur kerajaan tegur pembangkang ni, dia bukannya majoriti. Okey, so itu anda perlu faham, sebab ramai yang duduk dalam alam maya ni, dia sangkakan apa yang sedang berlaku dalam alam itu mencerminkan apa yang sebenarnya duduk berlaku dalam kepala otak majoriti rakyat Malaysia. Itu tidak benar. Okey. Dan mereka yang komen di media sosial pun anda perlu faham, mereka hanyalah 1% amat kecil pengundi di negara ni. Okey. Okey, itu anda perlu faham. Walau bagaimanapun perbualan-perbualan dan benda-benda yang berlaku ni di media sosial ni menjurus kepada perkauman dan wujud gejala tidak sihat, dan benda ni pernah berlaku dulu masa pentadbiran Pakatan Harapan pertama. Tapi pada masa tu UMNO duduk sebagai pembangkang, dan saya secara tidak langsung terlibat dalam beberapa kumpulan. Saya tahu macam mana isu-isu dibangkitkan ke tahap perkauman. Sebagai contoh, mereka tak suka DAP. Kami pada masa tu menentang DAP. Saya bagi ceramah sini, ceramah sana, ceramah sendiri. Saya jemput wakil PAS, saya jemput wakil UMNO dan bercerita berkenaan dengan apa yang DAP sedang buat dan sebagainya. Tetapi saya berhati-hati hanya menumpu kepada DAP dan pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbisa. Tetapi di media sosial sentimennya berubah menjadi menentang Cina. Cina bukannya masalah. Jangan salahkan mana-mana kaum atas kesalahan pemimpin. Di negara ni, kesalahan sebenar yang menjurus kepada perkauman ni, saya letak lebih kepada pemimpin. Ya? Dan ini dari zaman lepas merdeka lagi. Apabila ada satu isu contohnya yang dibangkitkan oleh DAP, masa tu Lim Kit Siang berdebat dengan Syed Naqib Al-Atas secara terbuka, ya, berkenaan dengan penggunaan eksklusif bahasa Melayu dalam literature. Lim Kit Siang menentang, dan macam-macam persoalan ditimbulkan oleh pemimpin-pemimpin berhubung dengan bahasa Melayu lah, inilah, itulah, hak bumi putera lah dalam blog-blog mereka dan sebagainya. Kita tidak lihat pemimpin-pemimpin MCA datang mempertahankan orang Melayu. So, pemimpin-pemimpin Cina secara amnya, parti-parti ini yang ingin meraih undi daripada bangsa mereka, mereka tidak memainkan peranan dari awal lagi dalam nation building. Nation building ini apabila selepas merdeka, ia memerlukan sacrifice ataupun semua kaum perlu lihat bagaimana cara kita nak membawa kaum-kaum tertentu kaum-kaum yang ada di dalam negara ini ke landasan yang sama rata supaya mereka boleh bersaing secara adil dan saksama. Tak, mereka Cina, parti-parti Cina, pemimpin Cina tidak lakukan benda ni. Mereka cuma tahu merungut apabila satu kelebihan diberikan kepada orang Melayu sebagai contoh, dan rungutan ini menjurus kepada tuntutan-tuntutan, ini perlu, ini tak perlu, itu tak perlu, yang mementingkan orang Cina. Itu bukannya kepimpinan ke arah nation building, ya. Itu adalah kepimpinan ke arah perkauman, kerana anda tidak menerima diri anda bangsa anda sebagai bangsa yang ingin berintegrasi dengan bangsa lain. Anda menerima, hanya memikirkan bangsa anda sebagai bangsa yang hendak menuntut terbaik untuk bangsa anda, tidak kira apa yang berlaku kepada bangsa lain. Itu yang secara amnya berlaku. So, dari sudut kepimpinan pun dah jadi perkauman. You jangan salahkan orang Cina. Yang perlu disalahkan pemimpin. Sama juga kalau ada sesiapa ada masalah dengan orang Melayu, jangan salahkan orang Melayu. Orang Melayu dia tertakluk di bawah sistem pentadbiran selama berdekad-dekad lamanya yang dikontrol oleh UMNO. Jadi jika ada apa-apa masalah yang anda ada, jangan salahkan orang Melayu, salahkan pemimpin Melayu pada ketika itu, kerana mereka ada juga yang ada kepentingan peribadi, ya, dan kepentingan peribadi ini diterjemahkan kepada janji-janji yang bersifat perkauman. Contohnya ataupun kita ambil kes apabila nak sampai pilihan raya sebagai contoh di bawah zaman BN, mereka akan ungkit-ungkit isu
berkenaan dengan sekolah Cina vernacular. Mereka akan ungkit-ungkit peperiksaan UEC. Semua ni DAP nak UEC diiktiraf, MCA nak UEC diiktiraf. UMNO kata no, padahal MCA dan UMNO sebenarnya duduk dalam kapal yang sama, ya? So masing-masing menggunakan isu-isu ni untuk meraih undi. Orang akan kata, oh tengok DAP dia champion UEC untuk orang Cina, jadi DAP adalah pilihan kita. Atau MCA dia champion UEC untuk orang Cina, jadi MCA adalah champion kita. Orang Melayu pula kata UMNO adalah champion kita kerana mereka mempertahankan sistem pendidikan yang sama untuk semua orang. Dia tak iktiraf UEC dan sebagainya. So benda ni dimainkan. Selepas pilihan raya, isu tu akan habis. Kemudian lama tu, bila nak berlaku pilihan raya sekali lagi, timbul pula isu ni. Isu ini sentiasa dibangkitkan untuk meraih sokongan mana-mana kaum, tetapi tidak pernah diselesaikan. Takkan berdekat lamanya isu UEC tak boleh diselesaikan. Benda yang boleh diselesaikan sekelip mata, dia berlega begitu lama kerana isu ini disuburkan, dihidupkan untuk tujuan politik parti-parti oleh pemimpin-pemimpin parti berkenaan. Bukannya sebenarnya ada niat untuk selesaikan isu ini. Dah sampai hari ini tak diselesaikan. So banyak isu akan dibangkitkan dan banyak isu ni berlega atau berkisar di sekitar perkauman. So saya masih ingat selepas PRU 14, apabila saya menentang DAP, kami ada mesyuarat. Dan dalam mesyuarat itu saya tekankan kita jangan, ataupun saya telah bersetuju dengan cadangan seorang lagi, kita jangan gunakan istilah Cina atau Cina DAP. Kita gunakan istilah bangsa DAP kerana kita tidak ingin salahkan mana-mana bangsa atau mana-mana kaum, ya? Bangsa DAP, bukannya Cina DAP. So sekarang saya lihat benda ni sedang berulang balik di media sosial, di alam maya. Saya lihat Cina komunis, istilah ini sedang dilambung. Cina ini, Cina itu. Sebenarnya yang membuat benda ni tidak faham masalah sebenar, dan anda juga boleh disifatkan sebagai resis. Yang menjadi masalah, tak kira kaum mana marah dengan kaum mana, yang menjadi masalah ialah kepimpinan yang tidak melakukan apa-apa sehingga hari ini untuk membawa politik negara ni keluar daripada kepompong perkauman, ya. Contohnya isu UAC, buat satu convention, bawa semua orang berkepentingan Cina, orang berkepentingan Melayu, duduk semeja, discuss the issue, cari satu jalan penyelesaian yang diterima semua dan laksanakan apa yang patut. Sama juga kalau isu penghinaan terhadap Islam, bawa semua pihak berkepentingan dalam isu yang berlaku baru-baru ni dan duduk, adakan satu perbincangan dan bla 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 bla. Banyak orang politik boleh buat, tetapi mereka tidak lakukan. Tapi di alam maya, ding dong, bumbang, ya, mereka menumpukan kepada kaum. Sebenarnya yang gagal adalah pemimpin. Pemimpin ni banyak dia boleh buat, tetapi dia tidak buat. So jangan salahkan mana-mana kaum. Saya pun ada ramai orang Cina, orang yang kenal saya tahu, kawan orang Cina. Mereka bukannya masalah sebenarnya, majoritinya. Dan apa jua anda ada masalah, ya, berkaitan dengan mana-mana kaum, anda minta penjelasan atau penyelesaian daripada pemimpin. Pemimpin ni duduk sana untuk memimpin. Ramai di antaranya dipilih oleh anda dan mereka dapat gaji tebal-tebal. Apakah peranan mereka dalam menghentikan perkauman ini? Adakah cukup yang mereka lakukan? Ya? Kalau kita tak mahu seorang ketua pemuda UMNO sebagai contoh, kita boykot. Hang duduk dalam kerajaan. Hang duduk dalam parti kerajaan. Saya beri contoh ni. Maka presiden parti anda, malah presiden parti anda adalah timbalan Perdana Menteri. Cara kau nak buat kempen boykot ni, ini kerja seorang pembangkang. Kamu bukan pembangkang. Korang boleh mengambil langkah konkret. Jadi di situ saya nampak sesuatu yang pelik. Sepatutnya contohnya Zaid Amidi, dia mengusulkan satu perjumpaan antara pihak-pihak berkepentingan, termasuk juga komponen komuniti Cina, komuniti Melayu dan sebagainya. Duduk, bincang, ambil isu ni, cari satu jalan penyelesaian. Mengapa isu ni berlaku? Bagaimana ianya dimulakan?
bagaimana kita nak tentukan isu ni, apakah tindakan yang harus diambil? Adakah sesuai kita adakan boikot ke tidak ke apa? Bincang. Bukannya awak jadi pembangkang sedangkan awak duduk dengan kerajaan. Di situ dah nampak benda ini dipolitikkan. Banyak benda dipolitikkan, tetapi tidak ada komitmen dari pemimpin untuk benar-benar mencari satu jalan penyelesaian jangka panjang kepada masalah perkauman di negara ini. Itu mesej saya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.